Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Haryanti Jematusin. Berita-berita utama malam ini. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat menyaksikan perlawanan bola sepak Liga Belia Brunei bawah 18 tahun. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Haji Hafizah Surul Bolkiah berkenan berangkat ke Majlis Khatam Al-Quran sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-79. Advanced Command and Staff Course SCSC ke-28 di Akademi Pertahanan United Kingdom, Shrivenham, United Kingdom melengkapkan para pegawai tentera dan penjawat awam dengan membangunkan daya fikir untuk mencapai kejayaan dalam peranan kepimpinan bagi jawatan lebih kanan. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke Majlis Penutupan SCSC ke-28 bagi Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri 920 Meja Udara Pengiran Muda Abdul Matin merupakan satu penghormatan. Sorotan keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia mengimbas kembali detik-detik penting sepanjang keberangkatan tersebut. I wish you good luck, whatever is asked of you. Please be assured that you will always be in our thoughts. Graduates, as you step forward into the next chapter of your lives, remember this: success is not just about where you go next, but about how you approach the journey ahead.
Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Jil Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Timbalan Sultan berkenan berangkat menyaksikan perlawanan bola sepak Liga Belia Brunei bawah 18 tahun 2025-2026 antara DPMMFC dengan Rimba Star FC. Perlawanan berlangsung petang tadi di Stadium Mini Jerudompang. Anak dan Duli Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntaqim beraksi sebagai ketua pasukan DPMMFC. Pada perlawanan kali ini, DPMMFC menewaskan Rimba Star FC 10-1. Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntaqim berjaya menjaringkan 3 gol. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah binti Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah yang di-Pertua Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam berkenan berangkat ke Majlis Khatam Al-Quran sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-79. Majlis berlangsung di Sekolah Agama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Soleha, Kampung Katong. Keberangkatan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Datin Hajah Masni binti Haji Muhammad Ali, Naib yang di-Pertua sepanjang hayat PPP BD dan Hajah Vivianti binti Haji Muhammad Ali, Naib yang di-Pertua PPP BD. Majlis dimulakan dengan bacaan Saidul Istighfar, selawat tafrijiyah dan doa sebelum membaca Al-Quran. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Dayang Hajah Fatimah binti Haji Abdul Ghani, Pesuruhjaya Kerohanian PPP BD. Bacaan tahtim dibawakan oleh para peserta khatam Al-Quran dari Unit Pemimpin Muda Universiti Islam Sultan Sharif Ali. Doa khatam dipimpin oleh Dr. Mariam binti Haji Abdul Rahman, Pesuruhjaya Pemimpin Muda PPP BD. Manakala bacaan doa selamat dan doa Allah peliharakan Sultan dan negara Brunei Darussalam dipimpin oleh Pesuruhjaya Kerohanian PPP BD. Alhamdulillahirabbil alamin. Amalan mendoakan raja bukan sahaja menjaga keharmonian masyarakat, bahkan menjamin kestabilan politik dan ekonomi negara. Perkara tersebut antara intipati tazkirah mengenai mendoakan raja yang disampaikan oleh Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama semasa program Malam Munajat Ilal Hijrah Senegara sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-79. Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan juga menggariskan amalan mendoakan raja adalah manifestasi kecintaan rakyat kepada pemerintahan raja yang adil dan penyayang. Program diadakan semalam secara fizikal dengan tumpuan utama di Jami' Hazrat Hassanal Bolkiah, Kampung Kiarong. Kita bolehlah menaruh kepercayaan bahawa doa rasmi peliharakan Sultan dan negara ini ada kesannya dalam mewujudkan
dan mengekalkan keadaan aman makmur, pemerintahan adil yang ditaati, berkebajikan dan bersatu padu antara rakyat dengan raja. Semasa program tersebut, bacaan Sayyidul Istighfar dan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Manakala bacaan selawat Nur diperdengarkan oleh pelajar-pelajar Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Doa munajat dan doa peliharakan Sultan dan Negara Brunei Darussalam dipimpin oleh Yang Dimuliakan Penurangkaya Paduka Setia Raja Datuk Paduka Seri Setia Haji Wang Suhaili bin Haji Muhyiddin. Antara yang menyertai menteri-menteri kabinet, timbalan-timbalan menteri dan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sementara itu, Malam Munajat Ilal Hijrah Senegara sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Maha Mulia ke-79 juga diadakan secara serentak di masjid-masjid utama di 3 daerah lain. Di daerah Temburong, majlis diadakan di Masjid Utama Muhammad Saleh Pekanbanger. Hadir Awang Hassan Bahar bin Haji Umar, pemangku pegawai daerah Temburong. Juga hadir Yang Berhormat Haji Awang Sulaiman bin Haji Nasir, ahli Majlis Mesyuarat Negara. Di daerah Belain, majlis diadakan di Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Pandan, Kuala Belain. Hadir Awang Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Belain. Masjid Hassanal Bolkiah Pekan Tutong menjadi tumpuan majlis di daerah berkenaan. Hadir Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Operasi Tokek yang dijalankan oleh Biro Kawalan Narkotik BKN bermula 29 Jun hingga 14 Julai 2025 telah menahan 35 orang dalam lingkungan umur 17 hingga 59 tahun kerana disyaki terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan dan pengedaran dadah. Operasi menahan 25 warga tempatan, 9 penduduk tetap dan seorang warga asing di lokasi yang berasingan di daerah Buna dan Muara dan daerah Belaid. Majoriti tangkapan telah ditahan di Jalan Nenas Sanggul, Kampung Katok. Hasil operasi merampas 4 jenis dadah terkawal iaitu 38.67 gram syabu, 9.2 gram ganja, 0.69 gram ekstasi dan 0.27 gram Aramin 5. Turut dirampas wang tunai dipercayai hasil dari kegiatan pengedaran dadah berjumlah RM1,156 Brunei dan $2 Singapura. Sebuah kenderaan dipercayai hasil dari kegiatan pengedaran dadah, peralatan untuk membungkus, packing dadah seperti gunting, paket lut sinar kecil dan alat timbangan digital dan alat perkakas untuk menyalahgunakan dadah. 2 orang ditahan di pos kawalan Sungai Tujuh, daerah Belaid kerana didapati menyeludup dadah masuk ke negara ini. Mereka akan disiasat di bawah Seksyen 5 Akta Penyalahgunaan Dadah Penggal 27 atas kesalahan membawa masuk dadah terkawal. Manakala 4 orang yang ditangkap akan disiasat di bawah Seksyen 3A Akta Penyalahgunaan Dadah Penggal 27 atas kesalahan memiliki dadah terkawal bagi tujuan mengedar. Kumpulan pengedaran dadah ini didalangi oleh seorang warga tempatan berumur 27 tahun yang mempunyai beberapa orang suruhan untuk membantu menjalankan penyeludupan dan pengedaran dadah termasuk golongan di bawah umur. Antara yang terlibat dalam rangkaian ini ialah sebuah keluarga yang mempunyai peranan yang berbeza. Siasatan juga mendapati bahawa sebahagian daripada mereka telah menyalahgunakan allowance bantuan kebajikan bulanan yang diterima sebagai modal dalam kegiatan jual beli dan pengedaran dadah. Kumpulan ini juga diketahui mengutamakan pelanggan dalam kalangan warga asing bagi mengaburi kegiatan mereka. Operasi ini merupakan usaha berterusan BKN dalam pembasmian kegiatan jenayah di kawasan Jalan Nenas Sanggul yang dikenal pasti sebagai salah satu hotspot penyalahgunaan dan pengedaran dadah serta kegiatan jenayah lainnya. BKN turut menegaskan akan sentiasa menjalankan tugas-tugas pembenterasan dadah dan menyasarkan kepada pengedar dadah yang terus menjejaskan kesejahteraan dan keselamatan penduduk setempat.
Manpower Blueprint adalah satu dokumen dasar kebangsaan yang digubal untuk membentuk tenaga manusia yang dinamik, berdaya tahan dan siap siaga masa depan seiring dengan keperluan industri masa kini dan akan datang. Blueprint tersebut menyokong matlamat pertama Wawasan Brunei 2035 iaitu melahirkan rakyat yang berpendidikan, berkemahiran tinggi dan berjaya. Muhammad Daud Haji Tua membawakan laporannya. Pemangku pengarah perancangan tenaga manusia mengongsikan negara mengambil pendekatan holistik dalam menyediakan asas kukuh bagi pembentukan generasi masa depan yang celik ilmu dan bersedia menyumbang kepada kemajuan sosioekonomi negara. Pelbagai usaha telah digerakkan secara bersepadu, iaitu merangkumi dasar pendidikan, latihan teknikal dan juga vocational, kerjasama dengan pihak industri serta penempatan kerja yang lebih inklusif. Pihak Kementerian Pendidikan juga turut memberikan tumpuan kepada usaha mempersiapkan pelajar-pelajar petani dengan ilmu asas penggunaan teknologi baharu atau emerging technologies. Ini merangkumi pemahaman tentang penggunaan AI secara beretika dan bertanggungjawab. Secara keseluruhannya, usaha ini mencerminkan pendekatan whole of nation dalam membina ekosistem pembangunan tenaga manusia yang responsif, inklusif dan mampan. Ianya juga bertujuan bukan sahaja untuk menyediakan individu yang berpengetahuan dan berkemahiran, malahan juga untuk membantu rakyat petani untuk membina masa depan yang lebih cerah dan berdaya tahan. Pembangunan tenaga manusia yang berkualiti adalah tunjang kepada kejayaan Wawasan Brunei 2035. Salah satu cara utama untuk membantu membangun tenaga manusia negara ialah melalui pelaburan dalam pendidikan dan latihan teknikal yang berkualiti. UTB turut memainkan peranan dalam pembangunan tenaga manusia melalui penghasilan graduan yang berkelayakan, berkebolehan dan berdaya saing dalam bidang-bidang yang diperlukan oleh negara. UTB juga memastikan program-program pengajiannya relevan dengan keperluan industri serta membekalkan pelajar dengan kemahiran teknikal dan nilai keusahawanan untuk menyumbang secara aktif kepada pembangunan negara. Politeknik Brunei memainkan peranan yang sangat penting dalam menyokong agenda ini dengan menyediakan pendidikan teknikal dan vokasional yang berkualiti, relevan dan berpaksikan masa depan. Dengan terus memperkukuh kerjasama industri, memperkasa inovasi dalam pendidikan dan melahirkan graduan yang holistik, Brunei Darussalam menyumbang secara langsung ke arah merealisasikan 3 matlamat utama Wawasan Brunei 2035. Dengan pelaksanaan Manpower Blueprint serta komitmen semua pihak dan semangat bersatu, negara akan dapat mencapai matlamat untuk membentuk tenaga manusia yang benar-benar dinamik dan berdaya tahan selaras matlamat Wawasan Brunei 2035. Acara persembahan pentas perayaan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-79 diteruskan lagi semalam dengan pelbagai persembahan kugiran. Pentas perayaan di Tunung Saji Kuala Belain diserikan dengan persembahan kugiran oleh Primetime Band Kelolaan Majlis Perundingan Kampung Panaga Kawasan A. Hadir yang berhormat Haji Muhammad Saleh bin Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Persembahan kugiran oleh Kugiran Lavenda memeriahkan pentas perayaan di daerah Temburong. Hadir yang berhormat Awang Haji Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Awang Hasan Baha bin Haji Umar, Pemangku Pegawai Daerah Temburong.
Pentas perayaan daerah Tutong pula diserikan dengan persembahan rentang kasih 79 dari kumpulan Invictus Band. Acara diisikan dengan persembahan nyanyian dan juga kuis. Hadir Wang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Pertandingan nyanyian era 60-an menyemarakan pentas perayaan di Ibu Negara. Antara yang hadir Dr. Haji Muhammad Hadi bin Muhammad Melayung, Pengetua Pusat Sejarah Brunei. Majlis Perundingan Kampung Pandansi dan Kicauan Unggas Fighter KB dengan sokongan Jabatan Daerah Belait menganjurkan pertandingan seni kicauan keputeraan burung murai daerah Belait. Pertandingan dianjurkan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-79. Lebih 200 ekor burung murai dipertandingkan dalam 6 kategori. Hadir bagi menyampaikan hadiah kepada pemenang yang berhormat Abang Muhammad bin Abdullah alias Lim Swee An, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Selain memeriahkan lagi sambutan perayaan, pertandingan bertujuan memberikan pendedahan kepada orang ramai mengenai seni kicauan burung murai yang terbaik. Pertandingan berlangsung di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Kampung Pandan. Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-79, kami bawakan sebuah ucapan selamat Hari Keputeraan ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Kami dari Daerah Polis Temburong ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan yang ke-79. Semoga ke bawah Duli Yang Maha Mulia diberikan keafiatan dan kesejahteraan serta sentiasa di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik. Kami dari cawangan Operasi J, Daerah Temburong ingin merapatkan doa ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Semoga baginda sentiasa dilempahkan rahmat, keapiatan dan kesejahteraan. Selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan yang ke-79. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik. Kami dari Persekutuan Pengangkap Negara Brunei Darussalam mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan yang ke-79. Semoga ke bawah Duli Yang Maha Mulia diberikan keafiatan dan kesejahteraan serta sentiasa di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik. Kami dari Persekutuan Pengangkap Negara Brunei Darussalam mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan yang ke-79. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik. Kami dari Pasukan Pengangkap 4001 Sekolah Menengah Sultan Hassan Temburong mengucapkan semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melimpahkan rahmat, kesihatan dan kebahagiaan ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik. Kami dari Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam ingin merafakkan sembah ucapan selamat ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-79 tahun. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala lanjutkan usia baginda. Dirgahayu ke bawah Duli Tuan Patik. Kafe Mumba Dai Coffee bukan sahaja menawarkan hidangan kopi untuk ruangan santai, bahkan menjadi pilihan untuk menikmati keramahan dan semangat kekampungan yang dibawakan di kafe berkenaan. Semalam diadakan pelancaran kafe tersebut di Kampung Lamunin, daerah Tutong. Pelancarannya disempurnakan oleh Awangku Arif Anwar bin Piranji Ahmad, penolong pegawai daerah Tutong. Juga hadir Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Daniel alias Tekvin bin Yaakob dan Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Kafe diusahakan oleh Ahli Majlis Perundingan Kampung MPK di bawah Biro Belia Kampung Lamunin dihasrat dapat membuka peluang pekerjaan kepada golongan belia.
Dengan adanya kafe baru ini boleh membantu mengembangkan ekonomi penduduk kampung dan mempromosikan produk tempatan. Penglibatan anak-anak tempatan dalam sektor perniagaan kedai runcit di negara ini sangat menggalakkan. Menurut Banci Majikan dan Pekerja tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Jabatan Buruh, setakat bulan April 2024, lebih 6,000 pekerja tempatan bekerja dalam sektor tersebut, manakala 8,350 pekerja kalangan pekerja asing. Berdasarkan Banci Majikan dan Pekerja tahun 2023, 1,444 syarikat didaftarkan sebagai kedai runcit dimiliki oleh warga negara tempatan dan sebilangan sahaja didaftarkan bersama rakan kongsi kalangan warga negara asing. Laporannya bersama Halinda Haji Raji. Majoriti pekerja tempatan bekerja dalam bidang jualan, termasuk sebagai penyelia kedai, pembantu kedai, juruwang dan jurujual. Manakala pekerja asing kebanyakannya sebagai pekerja asas, seperti buruh kedai. Alhamdulillah, prestasi dorang sangat bagus, mungkin disebabkan pekerja di sini kebanyakannya orang tempatan, membuat kami merasa selesa dan dorang pun menunjukkan minat untuk bekerja walau hanya di sektor peruncitan. Saya berpeluang untuk meningkatkan lagi kemahiran komunikasi kerana saya berinteraksi dengan pelbagai jenis customer setiap hari. Bertanggungjawab dalam membantu operasi harian-harian kedai seperti sentiasa memastikan tempat-tempat ini tersusun dengan rapi, menyemak stok-stok yang dihantar dari syarikat-syarikat yang lain. Lazimnya kami menerima dan mengira stok bahan mentah setiap hari daripada pembakalan dan sentiasa memastikan tahap kebersihan sentiasa dititik beratkan. Memastikan proses pengiraan dan kutipan bayaran dilakukan dengan teliti, memulangkan baki dengan tepat bagi menjamin kepuasan pelanggan dan melancarkan urusan jual beli. Kami diberikan gaji tetap, cuti bulanan, cuti awam serta allowance bulanan. Kami juga disediakan tempat berehat yang selesa. Meningkatkan kemahiran komunikasi kami dengan pelbagai jenis pelanggan. Kami boleh membina disiplin diri kami juga dan boleh memperolehi pengalaman kerja yang luas. Di samping mendedahkan mereka kepada dunia perniagaan, perniagaan kedai runcit juga dapat membangunkan semangat keusahawanan dalam kalangan warga tempatan. Laporan Halinda Haji Raji'i untuk Berita RTB. Penggemar aktiviti luar menyertai aktiviti glamping atau berkhemah anjuran Brunei Campus dan AE Outdoor dengan kerjasama Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam PPNBD. Aktiviti diadakan di tapak perkhemahan Pengakap Bribi. Antara yang hadir mengadakan lawatan ke kemah-kemah glamping Datuk Paduka Haji Idris bin Haji Abbas yang dipertua PPNBD. Penganjuran aktiviti seumpamanya bukan sahaja merapatkan hubungan antara komuniti penggemar aktiviti luar, malah mengetengahkan tapak perkhemahan Pengakap Bribi sebagai salah satu destinasi glamping yang menarik dan berpotensi di negara ini. Kita cuba lebih adalah banyak lagi dan salah satu juga terapi ketanik untuk keluarga dan juga mengelak daripada stres, kesihatan mental dan juga kita ni berhubung dengan kejumpaan kawan-kawan lama. Kalau tani ke luar negeri, banyak kita menggunakan duit itu macam bayar tambang sudah berapa, hotel sudah berapa. Ini bolehlah je orang untuk mengeratkan silaturahim lagi. Tempat ini so far bagus, alhamdulillah. Tempatnya pun teratur, bersih. Dari segi tanda satu yang penting, kebanyakan masa ini peserta-peserta kemah yang utama dorang ini kadang-kadang berguna jamban, air sama dengan elektrik. Fasiliti bagus. Saya rasa ini salah satu fasiliti camping di Brunei yang terbaik dari segi fasiliti tandas, dari segi
dekat dengan pusat bandar. Jadi saya rasa mungkin boleh dibuat acara tahunan di sini juga. Beberapa kawasan di daerah Blythe berkemungkinan mengalami tekanan air rendah esok. Ia disebabkan oleh kerja-kerja penyucian ke atas beberapa tangki air di daerah berkenaan. Bermula pukul 8 pagi hingga selesai, kerja-kerja penyucian akan dijalankan bagi tangki air A1 Jalan Parak Perumahan Negara Penaga. Kawasan terlibat Jalan Parak Perumahan Negara Penaga dan sekitarnya. Kerja-kerja penyucian tangki-tangki air di Batu Lima juga akan dilaksanakan bermula pukul 8 pagi hingga selesai. Kawasan terlibat Kampung Momong A dan B, Kampung Pandan C dan sekitarnya. Sementara itu, kerja-kerja penyucian tangki air di Buau turut dilakukan bermula pukul 8 pagi hingga selesai. Kawasan terlibat Rumah Panjang Buau dan sekitarnya. Manakala kerja-kerja penyucian tangki-tangki booster di Bang Taung akan bermula pukul 8 pagi hingga selesai. Kawasan terlibat Mukim Sukang, Mukim Malilas dan sekitarnya. Kerja-kerja penyucian tangki air A1 Jalan Kalajiau, Perumahan Negara Penaga akan dilaksanakan pada 22 Julai ini bermula pukul 8 pagi sehingga kerja selesai. Kawasan terlibat Jalan Kalajiau, Perumahan Negara Penaga dan kawasan sekitarnya. Sementara itu, kerja-kerja pembaikan injap di Jalan Kampung Lumut, daerah Blythe pula akan dilaksanakan pada 22 Julai bermula pukul 9 malam sehingga kerja-kerja selesai. Kawasan terlibat Kampung Sungai Bakung, Perumahan Barit Polis BLNG Lumut Power Station Kolken, Kampung Sungai Kuru, Brunei Fertilizer Industry, Hibiscus Petroleum dan kawasan sekitarnya. Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia ke-79, Majlis Perundangan Kampung Sengkurung dan Majlis Perundangan Kampung Mulaut pagi tadi mengadakan aktiviti walkathon keluarga sekampung. Aktiviti berlangsung di Kebun Kampung Tapak Pertanian, Jalan Lempaki, Kampung Mulaut. Antara yang menyertai Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Brunei dan Muara. Aktiviti antara lain bertujuan menggalakkan penduduk kampung untuk mengamalkan cara hidup sihat. Juga hadir Yang Berhormat Awang Zainal bin Haji Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pasukan Majlis Perundangan Mukim MPM Kriam muncul juara dalam kejuaraan bola sepang 9 sepasukan antara mukim-mukim di daerah Tutong sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-79. Kejohanan berlangsung di Padang Kompleks Sukan Tutong. Dalam perlawanan akhir, pasukan MPM Kriam menang tipis 1-0 ke atas pasukan Lamunin A. Kejohanan merupakan anjuran MPM Telisai dengan kerjasama Jabatan Daerah Tutong, Persatuan Bola Sepang Amatur Daerah Tutong dan Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Tutong. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Kejohanan antara lain bertujuan mengenal pasti pemain yang berpotensi, terutama sekali pemain belia untuk mewakili daerah Tutong.